اللهم افتح علينا خدمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Allah takwan. Yang tu lah. Okay. Now, so kita teruskan dengan Melaka. Right, saya aim kita ada 6 set yang dalam modul ni. Saya cuba nak habiskan 6 set. Kalau boleh saya ada bercita-cita untuk tambah lagi 1 set. Alright, so kita cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak membincangkan soalan Melaka. So soalan Melaka ni yang first ni yang buat adalah Awin. Okay, so kita tengok sama-sama dia punya jawapan. Okay, Rajah 1.1 menunjukkan tisu vaskular dalam batang tumbuhan. Alright, so kita tengok rajah kat sini, rajah point 1. So soalan dia, namakan struktur M dan juga struktur N. M dan N. So sebelum tu rajah point 1 ni kita nak consider dia ini sebagai xylem ke phloem sebenarnya? Dengan rajah ni. Xylem ke phloem? 1.1 ni. Phloem. Yo, pandai pun. So ini adalah, kita jawapan ni adalah phloem. So basically korang kena tahu kenapa dia phloem sebab yang ini sebenarnya N ini adalah sel rakan. So basically yang ini sebenarnya dia merujuk M ni kepada adalah tiub tapis. M ini adalah tiub tapis. Dekat tiub tapis dia terdiri daripada plat tapis dan satu lagi kita panggil dia sebagai liang tapis. So saya slow-slow tau. Tajuk ni tak pernah keluar lagi SPM tau. So ini adalah bab 4 tingkatan 5. So dalam bab 4 tingkatan 5, tajuk ni sebenarnya kita bercerita mengenai pengangkutan. Kalau manusia, kita punya sistem pengangkutan manusia ada 2 tau. Satu adalah sistem peredaran darah, satu lagi adalah sistem limfa. Tetapi jikalau untuk tumbuhan, sistem pengangkutan dia hanya dikenali sebagai tisu vaskular. So sebenarnya tumbuhan ni kacang je. Dia tak complicated. So untuk pengangkutan dia, dia melibatkan 2 tisu je. Satu adalah tisu xylem. So basically kita ada xylem. Satu lagi kita ada phloem. So dekat phloem ni, kalau kita tengok kat sini, phloem ni kita boleh pecahkan kepada 2 bahagian. Satu adalah serakan macam dia punya sugar mummy. So yang bagi duit, bagi tenaga, senang kata yang bagi tenaga pada tiub tapis itu berfungsi adalah serakan. Okay, now dekat tiub tapis ni sebenarnya apa yang kita boleh tengok dekat tiub tapis? Dekat tiub tapis ni dia bukan satu lorong yang panjang macam ni tau. Tiub tapis ni dia macam fragment-fragment. Dia pecahan-pecahan. So bayangkan ini, kalaulah saya dapat lukis, ini sebenarnya adalah satu tiub tapis. Okay, right. Tiub tapis ini terdiri daripada, ini sebenarnya kita panggil dia adalah sebagai plat tapis. Dekat plat tapis ni kan, dia ada liang-liang kecil tau. So liang-liang kecil ni kalau nampak yang bahan boleh lalu ni, yang inilah kita panggil dia adalah sebagai liang tapis. Ini adalah liang tapis. So kesimpulannya kita nak cakap phloem ni sebenarnya dia terdiri daripada 2 bahagian. Okey, satu adalah tiub tapis, satu lagi adalah serakan. Dalam tiub tapis ni dia ada di struktur macam plat yang kita panggil plat tapis. Dia ada lubang-lubang kecil yang kita panggil dia sebagai liang tapis. Now, serakan ni spesialnya satu, dia ada banyak apa? Mitochondria. Yeah, dia banyak mitochondrion. Sebab tu dia boleh jana banyak tenaga. So dia boleh bagi kat pada best friend dia. Right, so marilah kita tengok dia punya jawapan. So namakan struktur M dan juga N. M adalah tiub tapis, betul tak? M adalah tiub tapis, betul? N adalah serakan, betul. So untuk soalan A1 ni betul, tak ada masalah. Betul. So 2 markah. Okay, right. Seterusnya, nyatakan satu penyesuaian struktur N dalam pengangkutan sukrosa. So N ini sebenarnya merujuk kepada apa? N ini sebenarnya merujuk kepada sel rakan. So apa spesialnya sel rakan ni? Dia ada banyak mitochondrion.
Okey. So kalau soalan itu dikata nyatakan, awak jawab macam Awin. Ini saja. Tapi kalau dikata terangkan, awak kena bagi facts and explanation. So yang ini senang saja. Jawapannya adalah dia banyak mitokondrion. Kalau you guys nak jawab mitokondrion boleh, mitokondria pun boleh. Tak ada masalah. Right. Adakah saya laju sangat? Boleh Boleh. Okay. Right. Now, Raja kalau korang ngantuk pun tak apa tau. Korang relax je. Okay. Nanti yang ni saya hantar recording. Yang hari tu punya pun saya tak sempat lagi hantar recording. Okay. Right. Now, Raja 1.2 menunjukkan bahagian batang pokok yang gelang kulitnya telah dibuang. Pokok tersebut disiram dengan air setiap hari. Okay. So, tengok mula-mula cantik je dua-dua bahagian atas dan bawah ni. Saiznya sama je. Tak ada perbezaan. And then, kalau awak tengok after 1 month, bahagian atas ni kalau you guys perasan dia bengkak. Kan? Bawah ni dia nampak sebenarnya bawah ni macam dia ada kecut sikit. Okay. Now, soalan dia, namakan proses yang menyebabkan keadaan ini berlaku. So, proses ini kita kenali dia adalah sebagai translokasi. So, apakah itu translokasi? Translokasi sebenarnya proses ini, pengangkutan hasil glukosa atau hasil fotosintesis ke seluruh bahagian tumbuhan pokok. Okay, senang kata kalau kita buang kulit pokok ni masih boleh berfotosintesis. Kenapa saya kata walaupun kita buang kulit dia, pokok ni boleh berfotosintesis? Sebab kita tak buang daun dia. Kita tak buang daun dia lagi. Air masih boleh diangkut tak? Boleh. Yeah. So the first thing satu, betul yang Izzat kata, kita tak buang daun. Satu lagi adalah air tu masih boleh diangkut. Daripada akar, bayangkan air ini adalah daripada akar, dia boleh diangkut sampai dekat daun. Bila dekat daun, air ni akan digunakan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. So glukosa ni nanti akan mengalami kondensasi something macam tu menjadi skrosa, ataupun kita kata ini hasil fotosintesis. So hasil fotosintesis ni akan diangkut ke seluruh bahagian tumbuhan. Tak kisahlah dia pergi akar ke mana ke, buah ke mana kan. Di mana proses itu kita kenali dia adalah sebagai translokasi. So proses pengangkutan bahan-bahan hasil fotosintesis kita panggil sebagai translokasi. Okay. So namakan proses yang menyebabkan keadaan itu. So proses ini kita kenali sebagai translokasi. Okay. Ini betul, tak ada masalah. Now seterusnya. Okay, terangkan apa yang berlaku kepada pokok selepas 1 bulan. So sebenarnya kita cerita dulu apa yang kita nampak. So macam Awin ni tulis ni jawapan dia betul lah ni. Cantik sebab bahagian atas batang ni bengkak. So this one kita panggil dia punya facts. Kenapa dia bengkak? Sebab flowworm telah dibuang. Apa kesannya flowworm dibuang? Kesannya kita kata hasil makanan ataupun hasil fotosintesis itu tidak dapat diangkut ke bahagian bawah. Ini kan bahagian bawah tumbuhan mengecut akibat kurang makanan diangkut ke bahagian bawah. So makanan ni sebenarnya apa? Makanan ini sebenarnya adalah hasil fotosintesis. So kalau dekat untuk Awin ni, dia dapat jawab markah dia adalah dekat sini. So saya tanda. Ini satu markah bahagian atas tu bengkak. Sekejap Lepas tu, kenapa? Sebab phloem telah dibuang. Kalau you guys jawab yang dekat situ saja pun dah boleh dapat 2 markah. Maksudnya bahagian atas batang tu bengkak. Penerangan dia, kita kata phloem telah dibuang. Ni adalah dia punya explanation. Tapi kalau markah dia 3, you guys boleh salin sampai bawah lah. Alright. So Awin tak ada masalah. Yang ni semua dapat full marks. Sini full marks. Sini juga full marks. So total for this one adalah 6 markah. So Awin untuk soalan nombor 1 ni dapat 6/6. Saya rasa yang ini senang. Tapi sebab dia tumbuhan kan. So dan tajuk ni tak pernah keluar lagi. Nah, ini adalah Aina. So soalan Aina ni pun tak pernah keluar lagi untuk SPM. Ini adalah tajuk tingkatan 4 tau. Tajuk tingkatan 4 bab 2 dalam tajuk organisma unicell. Maksudnya adalah the living process of unicellular organism. Which I'm not mistaken adalah dalam bab 2 ada saya tulis kat situ muka surat 28 hingga 29. Right, mari. So, ini adalah alun mulut macam mulut dia lah kiranya.
Okay, lepas tu yang bulu-bulu halus ni, ini kita panggil dia adalah sebagai cilium. Okay, ni sebenarnya apa? Kamu tahu? Vacuole. Vacuole Vakuol apa? mengecut. Yo, vakuole mengecut. So yang ini namanya adalah vakuole mengecut. Vakuole mengecut ni dia special sikit, dia terlibat dalam pengosmo kawal aturan. Pengosmo kawal. Pengosmo, kejap Osmo regulation, kawal aturan. Okay, now, so nyatakan alam bagi organisma. Alam dia adalah protista, tak boleh gaduh, memang ini sajalah jawapan dia. Alam kita ada berapa alam? 6. 6 Yes, kita ada 6. Kita ada Archaebacteria, Eubacteria, protista, fungi, plantae dan juga satu lagi adalah animalia kalau saya tak silap. Okay, now, labelkan alum mulut dan cilium. Kacang ni betul lah. Mulut dia, ini adalah dia punya cilium. Cilium bulu-bulu halus untuk dia senang gerak-gerak. Alum mulut tu adalah makanan tu lalu situ lah. Okay. Now, seterusnya terangkan bagaimana struktur K membantu organisma R untuk hidup dalam kawasan air tawar. Now, sebenarnya kita nak cakap bagusnya satu vakuole mengecut ni lah yang bagi bentuk amoeba itu tidak pecah. Walaupun amoeba itu tak ada dinding sel, bila air masuk, amoeba tu tak akan pecah disebabkan oleh vakuole mengecut. Fungsi vakuole mengecut ni dia kawal kuantiti air yang ada dalam this one paramecium is it? Dalam paramecium tu. So kalau katakanlah air tu dah penuh, dia akan buang air yang berlebihan tu. Right. Now, so dekat sini. Terangkan bagaimana struktur K membantu organisma A dalam hidup dalam persekitarannya. Kita kata K tu air meresap masuk ke dalam K secara osmosis. Betul. Ni point number 1. Berapa markah? 2 je. K akan mengembang. Betul. Dan mengembang dan mengecut untuk menyingkirkan air berlebihan. Kalau awak cakap air pun tak ada masalah. Nak letak berlebihan pun tak ada masalah. Ni senang je lah. Kalau lah orang kata ada satu soalan, kenapa paramecium tak pecah walaupun dia tak ada dinding sel, dia duduk dalam kawasan air tawar? Sebabnya adalah vakuole mengecut. Saya suka jawapan Aina ni sebab Aina dia tak labelkan K tu apa tau. Aina pakai, dekat soalan kan dia pakai huruf K kan. So in the question also, Aina tulis kat sini dia pakai huruf. So which is to be safe, kalau soalan tu pakai huruf, kita jawab pun pakai huruf. Sebab kita takut kalau kita salah jawab. Tadi dekat kelas opsi ada dia orang tersilap jawab, dia tulis itu vakuole mengembang. So maksudnya ayat tu semua vakuole mengembang, dia jadi habis salah. So kalau soalan tu dia bagi huruf, kita terus je sambung pakai huruf. Alright, so untuk jawapan Aina, this one 2 markah. This one 1 markah. This one is 2 markah. Tak ada masalah. Next one. Fenomena El Nino mengancam habitat organisma R. Nyatakan bagaimana organisma R membiak di persekitaran tersebut. El Nino ni sebenarnya keadaannya macam mana? Kemarau. Yes, keadaan kemarau. So kalau keadaan kemarau, dia tak boleh, dia punya untuk pembiakan dia tu sebenarnya adalah special. So dia membiak secara apa namanya kita panggil? Konjugasi. Yes, kita panggil konjugasi. Now, yang kalau lah untuk, katakanlah untuk paramecium, ini paramecium kan? Paramecium konjugasi tau. Paramecium. Tapi kalaulah saya tanya awak, kalaulah soalan tu tanya katakanlah keadaan itu kurang sesuai untuk amoeba. Kalau amoeba, cara dia membiak. Amoeba membiak di kawasan yang tidak kondusif, yang orang kata kering. Dia bentuk spora, lepas tu dia bercambah. Yes, Semula. membentuk spora. So Hanan pun betul kat situ, membentuk spora. Dia hanya pecah bila dia dapat keadaan sesuai. Baguslah awak. Good. Right. So kita teruskan. So untuk Aina dekat sini. Okay, Aina dapat semua betul. So 6 markah. InsyaAllah. Ada rezeki awak ni keluar-keluar. InsyaAllah. Right. Okay, now seterusnya. Yang ini adalah solve. Ini pun tak pernah keluar lagi sebab tahun lepas soalan respirasi sel ni kita keluar dalam soalan amali. So basically the question this one is quite interesting sebab saya rasa macam kita ke atau SBP keluar tajuk ni, saya rasa macam adalah Selangor ke? Tiba saya rasa macam dah banyak dah kita buat. Right.
Now, soalan ni pun tak pernah keluar lagi. Ini adalah dalam tingkatan 4, bab 7. Tajuk dia adalah respirasi sel. Dalam buku teks awak adalah pada muka surat 115. Now, this one kalau awak tengok kat sini adalah, kalau awak tengok, Rajah 3.1 menunjukkan 2 peringkat tindak balas biokimia yang melibatkan proses X dan juga proses Y dalam respirasi aerob. So, this one dia sebiji dalam buku teks awak tau, muka surat 115. Marilah kita selak buku teks muka surat 115. So dalam respirasi aerob sebenarnya dia berlaku 2 peringkat. Pertama yang ini kita panggil glikolisis, betul Sofi tulis. Kedua adalah pengoksidaan piruvat. Kalau nampak bila ia melibatkan pengoksidaan, ia melibatkan oksigen sebenarnya. Okay. So marilah kita tengok dekat sini. Okay. Now namakan P dan Q. So P ni sebenarnya adalah sitoplasma, tak ada gaduh. Okay, Q ni adalah mitokondrion. Mitokondrion boleh, mitokondria pun boleh, tak ada masalah kalau awak nak tulis macam mana. Okay, now seterusnya, nyatakan satu perbezaan antara proses X dan juga proses Y. So proses X adalah glikolisis, betul. Proses Y adalah pengoksidaan piruvat. Ada tak jawapan lain selain ni? Ada siapa jawab, ada jawapan lain tak? Proses X tidak menggunakan tenaga manakala proses Y menggunakan tenaga. Dalam skema tulis macam tu tak Salman? Boleh tak saya nak tengok skema? Kalau cakap, kalau saya ubah menukarkan, menggunakan jadi menjana boleh je? Menukar menjadi menjana, menukar, saya rasa tak sesuai lah. Menjana tu macam sesuai sikit. Menghasilkan tenaga. Jap, Salman cakap apa tadi? Menghasilkan Proses X Menggunakan. tidak menggunakan tenaga manakala proses Y menggunakan tenaga. Kalau tukar sikit kata mengguna. Proses katalah proses X tidak menghasilkan tenaga. Manakala proses Y Menghasilkan tenaga. yes. Kalau let's say awak macam tu. Okay. Sebab saya tengok dari equation ni saya tak nampak menggunakan tau. Tapi yang saya nampak dekat sini kan ada tenaga itu dihasilkan. Tetapi sebelah sini tiada tenaga. So kalau awak kata ada tenaga terhasil, kita terima. So basically kita terima jawapan yang itu. Okay, ataupun kalau lah awak tengok kat sini, kalau dia punya skema, sini dia jawab, dia kata adalah sini menghasilkan piruvat. Sini hasilkan piruvat. Piruvat. Yang sini, sekejap pen saya ni. Sini hasilkan carbon dioxide, H2O dan satu lagi adalah tenaga. Ataupun saya boleh buatkan yang macam Salman cakap, sini tiada tenaga terhasil. Sini ada tenaga terhasil. Tadi Zia ada cakap ada perkataan menukarkan kan? Kalau menukarkan tu, kalau lah ikut logik menjana. Kalau menjana boleh tahu, menukarkan tak boleh. Kalau menukarkan tu, dia tak ada perubahan molekul tau. Contoh kalau tu menukar. Saya tukar baju daripada warna merah jadi warna biru. Maksudnya dia tak ada melibatkan perubahan size whatsoever. So kalau menjana sesuai, menukar je tak sesuai. If I'm not mistaken. Tapi kalau dalam tajuk pencernaan, you guys tak boleh guna kata menukar. Sebab ia tidak melibatkan proses size itu. Maksudnya size tetap sama kalau tukar. Okay. Now, yang ni kita nak buat dia punya just tajuk dia roughly. Now, yang ni selalu ada budak macam confused sikit tau. Dalam bab 7, tajuk bab 7 ni kita panggil dia, kalau you guys tengok kat sini, ini adalah tajuk, sebenarnya tajuk ni saya suka tau. Tapi tajuk ni kadang-kadang saya rasa macam budak confused sikit kalau kita cerita pasal tajuk ni. Saya rasa tajuk ni adalah tajuk yang paling mudah sekali yang you guys nak faham tau. Okay. Now, dalam bab 7 ni kita cerita adalah mengenai respirasi sel. So dalam respirasi sel ni kita boleh pecahkan kepada dua. Satu kita panggil adalah sebagai respirasi aerob, kedua adalah fermentasi. Now beza, kalaulah daripada sini, apakah beza antara respirasi aerob dan juga fermentasi? Apakah beza? Respirasi aerob dia guna oksigen. Yes, very good. Kalau awak tengok sini respirasi aerob dia guna oksigen, kalau fermentasi dia tak ada oksigen. Now, apakah persamaan antara respirasi aerob dan juga fermentasi? Apakah persamaan antara respirasi aerob dan juga fermentasi? Kedua-duanya guna glukosa. Yeay! Kedua-duanya menggunakan glukosa. This one juga glukosa.
Ini pun sebenarnya ada glukosa. Lagi, saya rasa ada lagi satu persamaan. Apakah persamaan antara fermentasi aerob dan juga ni? Fermentasi aerob dan juga respirasi. Kedua-duanya menghasilkan? Kedua-duanya menghasilkan? Tenaga. Yes, kedua-duanya adalah menghasilkan tenaga. Cuma kita boleh bezakan kalaulah dalam fermentasi tenaga itu adalah sedikit, kalaulah respirasi aerob tenaga dia banyak. Kenapa dalam respirasi aerob tenaganya banyak? Sebab glukosa ni dioksidakan lengkap. Ini dioksida lengkap. Glukosa dioksida lengkap. Tapi kalaulah yang ini dia tak lengkap. Pengoksidaan glukosa tidak lengkap. Pengoksidaan glukosa tidak lengkap. Now, fermentasi ni sebenarnya dia ada nama lain tau. Dalam buku teks tu sebenarnya dia ada confuse sikit fermentasi atau nama lainnya kita kenali dia sebagai adalah respirasi and aerob. Tiba-tiba tak boleh je. Okay dah. Right. Now, itu je saya nak terang tau. Yang ni tajuk ni korang bacalah manalah tahu rezeki awak keluar. Ada rezeki adalah kalau tak ada rezeki tu kita bayangkan dia adalah sebagai ilmu je lah yang kita belajar. Alright. Now, kita teruskan. Soalan seterusnya adalah komponen Q mempunyai ciri khusus yang membantu meningkatkan kecekapan proses Y. So Q ni sebenarnya apa? Q ni adalah mitokondrion, betul. So ciri dia adalah mitokondrion ini mempunyai membran yang berlipat. So apa best ni membran berlipat? Dia dapat meningkatkan luas permukaan. Apa best ni dia dapat meningkatkan luas permukaan? Bila luas permukaan itu meningkat, banyaklah tenaga dapat dijana. So basically sebenarnya kalaulah awak tengok daripada struktur mitokondrion dia memang banyak lipat. Bila dia lipat nak luaskan permukaan. So apa kepentingan luas permukaan? Lebih banyak tenaga dapat dijana. Oleh itu lebih banyak tenaga dapat dijana. Tapi sebab kat sini 2 markah je kan. So yang ini just for your knowledge lah. Okay, now kita proceed. Okay, Rajah 3.2 menunjukkan satu produk makanan di pasaran. So, kita ada yogurt asli. So, apakah jelaskan peranan bakteria Z dalam penghasilan makanan tersebut? So, dia akan menjalani proses fermentasi. Kalau kita nak spesifik lagi, fermentasi apa ni sebenarnya kalau pakai yogurt asli ni? Asid laktik. Yes, asid laktik. Tapi kalau awak tulis fermentasi je pun tak apa tau. Okay, now, so apa fungsi dia bakteria ni? Dia dapat menguraikan laktosa menjadi asid laktik dan juga tenaga. Okay, this one betul, tak ada masalah. Okay, 2 markah. Okay, ini senang je ni. InsyaAllah korang boleh buat. Now, next question. Saya suka tajuk pencernaan ni. Saya dah tunggu 2 tahun untuk tajuk pencernaan ni keluar. Tapi tak rezeki tajuk pencernaan ni nak keluar. Right, so kita tengok Rajah 4 menunjukkan sistem pencernaan manusia. Okay, so kita tengok daripada Rajah. So kita ada kelenjar M. So kelenjar M ni sebenarnya kelenjar apa? Air? Liur. Yeah, kelenjar liur dihasilkan enzim? Amylase liur. Yes, amylase liur. Okay, now kita tengok dekat sini adalah kelenjar N. So dalam kelenjar N ni sebelum ni, kelenjar N ni letak dekat organ apa ni? Ni organ apa? Perut. Yes, ini adalah perut. So kelenjar N ni sebenarnya kita panggil dia adalah sebagai kelenjar Gester kah? Ya, ni kelenjar N ni adalah kelenjar Gester. So kelenjar Gester ni kalau awak tengok kat sini kan, permukaan dalam dinding perut dilapisi oleh sel epitelium yang mengalami pengubahsuaian struktur dan fungsi untuk membentuk kelenjar Gester. Okay, now sel-sel epitelium ini terdiri daripada sel utama, sel peritel dan juga sel mucus. So kelenjar Gester ni kita boleh jumpa dekat sel epitelium dan sel epitelium ini sebenarnya kita ada 3 jenis. Sebenarnya kelenjar Gester ni adalah orang kata kelenjar Gester ni kita nak kata dekat dia ada dekat sel epitelium. Okay, dan sel epitelium ini mengalami pengubahsuaian. So dekat kelenjar Gester ni dia ada
sel epithelium. Senang kata kelenjar gester ada di sel epithelium. So epithelium ni kita boleh pecahkan kepada 3 jenis. So kalau kita nak ingat pump, ingat tak? Peritel, sekejap saya selalu typo. Peritel, and then kita ada utama, satu lagi kita ada mucus. Mucus senang, rembeskan mucus. Kalau utama dia rembeskan pepsinogen. Sekejap, betul tak? Ya. Pepsinogen. Kalau peritel dia hasilkan HCl. Pepsinogen ni sebenarnya apa? Dia adalah enzim yang tidak aktif yang akan bertukar menjadi pepsin dengan bantuan HCl. So HCl ni yang tolong tukar pepsinogen ini menjadi pepsin. Right, now seterusnya. Nyatakan kelenjar M dan juga N. Saya suka tajuk pencernaan ni. Saya tak tahulah, saya rasa dia very interesting sebab kita hari-hari makan kan. Now, nyatakan kelenjar M dan N. So kelenjar M adalah ileo, kacang. Kelenjar N adalah jus gester, kacang. Now, sel epithelium pada permukaan dinding perut mengalami pengubahsuaian untuk membentuk kelenjar N. Kelenjar N ini adalah kelenjar gester. So, tadi kita kata sel epithelium ni yang membentuk kelenjar N ni kita boleh pecahkan kepada 3. Satu adalah peritel. Okay. Satu adalah utama, satu adalah mucus. So, jawapan dia mana-mana daripada 3 pump ni. Okay. So, sel mucus merembeskan mucus. Kalau saya pun jadi Zunur, saya pilih sel mucus sebab senang. Sel mucus menghasilkan mucus. Kalau pepsinogen ni kan, dengan utama ni selalu kalau saya nak ingat dia terbalik. Peritel, HCl. Utama, pepsinogen. Maksudnya UP, satu ni pH. Okay, so peritel hasilkan HCl. Utama dia merembeskan pepsinogen. Okay, next. Alright, so ini betul. Okay, so kita tengok seterusnya. Okay, xerostomia merupakan keadaan mulut kering yang disebabkan oleh dehidrasi, stres dan penggunaan ubat-ubatan seperti ubat diuretik. Okay, terangkan bagaimana situasi di atas dapat memberi kesan terhadap kelenjar ileo. So sebenarnya dia akan mengurangkan penghasilan ileo. So amylase ileo dirembeskan akan berkurang, menyebabkan pencernaan karbohidrat tidak berlaku dengan efisien. Dan satu lagi awak boleh cakap kanji tidak dapat dihidrolisis menjadi maltosa. Yes, maltosa. So ini betul. Maksudnya kelenjar, katakanlah kalau kelenjar, apa kesan pada kelenjar ileo? Kesannya kelenjar ileo itu tidak dapat menghasilkan enzim amylase. Ni point number 1. So apa kesannya? Pencernaan karbohidrat tidak dapat berlaku ataupun sebenarnya pencernaan kanji pun boleh. Ataupun awak kata nak cakap dekat sini, kanji tidak dapat dihidrolisis menjadi apa? Maltosa kan? Right. Now, next. Saya suka tajuk ni, isu kesihatan. So, basically dekat sini, seorang wanita mengandung gemar memakan bahan-bahan seperti rambut, tanah liat dan kotoran. Soalan dia, terangkan kesan tabiat ini terhadap individu tersebut. So yang dia makan ni adalah sebenarnya bukan nutrien, makanan yang tidak mengandungi khasiat. So dia akan menyebabkan wanita mengandung itu mengalami malnutrisi. Betul. So menyebabkan ia boleh keracunan makanan. Dan sebenarnya ini adalah eating disorder tau. So bila kita kata pasal eating disorder, tahu tak apa nama penyakit ni? Pika-pika. Pika. So ini kita adalah panggil sebagai pika. So dalam tajuk nutrisi ni sebenarnya penyakit yang berkaitan dengan eating disorder ni ataupun penyakit yang berkaitan dengan tabiat pemakanan dan juga sistem pencernaan ni basically kalau dalam buku teks awak ni kan kita ada 4. Okay. So pertama kita ada gastrik. Kalau gastrik ni adalah disebabkan awak makan tak ikut macam mana? Tak menentu. Menyebabkan awak punya radang pada perut.
Okay, so awak tengok kat sini punca gastrik adalah makan tidak menentu dan kuantiti berbeza-beza, ataupun awak ambil alkohol ataupun ambil painkiller penahan sakit yang berlebihan. Dan kemudian kita ada satu penyakit lagi kita panggil dalam tajuk ni, kita ada gastrik. Lepas tu kita ada anorexia nervosa. Lepas tu satu lagi kita ada anorexia bulimia. Satu lagi kita ada adalah dismorfia otot. Kalau gastrik adalah sebab makan tidak menentu. Makan tak menentu. Apa beza anorexia nervosa dan juga bulimia? What is the difference between anorexia nervosa dengan bulimia ni? Apa tahu? Bulimia ni dia bukan muntah secara sengaja. Yeah, dia makan banyak-banyak lepas tu dia muntahkan makanan. So kalau bulimia, kalau you guys nampak dekat sini adalah dia makan dengan banyak. Dia macam rakus tau. Makan banyak lepas tu dia muntahkan. Makan dengan banyak lepas tu dia muntahkan. Kalau nervosa langsung tak makan. Dia starving tau. Kalau dysmorphia otot ni pula terlebih buat otot. Dia terlebih mengamalkan angkat berat. Terlebih bersenam. Bersenam secara berlebihan. Bersenam secara berlebihan. Ataupun saya kata dia buat otot berlebihan. Buat otot berlebihan. Okay, now kita nak cakap sebenarnya kalau ikut saya kan, anorexia nervosa, bulimia dengan dysmorphia otot ni sebenarnya dia adalah masalah psikologi. So basically biasanya kalaulah dia dalam keadaan yang sangat teruk sangat kan, kalau dia sangat teruk, sebenarnya dia kena jumpa dietitian lah ataupun dia kena jumpa doktor untuk di counselling. Sebab kalau lah awak pernah tengok orang yang anorexia nervosa, kita rasa dia macam dah kurus tau, tapi kalau dia tengok cermin dia nampak macam besar. So bulimia pun ni sama juga, maksudnya dia terlampau rasa insecure about dia punya appearance, so basically dia makan banyak-banyak lepas tu muntahkan. Dysmorphia otot ni pun sama juga, dia terlampau fikir sangat apa orang fikir pasal dia punya appearance. Ini biasanya dysmorphia otot ni biasanya kena kat lelaki, dia buat banyak sangat masa, too much muscle. Kita rasa badan tu dah cantik dah cun, tapi untuk dia macam tak cukup cun lagi. So basically dia buat masa berlebihan. So itu yang kita panggil dia sebagai dysmorphia otot. Dan satu lagi ada lagi satu penyakit namanya pica, dan satu lagi adalah sebenarnya reflux acid. Reflux acid ni sebenarnya adalah GERD. Korang pernah dengar tak GERD? Pernah. Ada tak siapa pernah kena? Reflux acid. Korang pernah kena tak? GERD. Tadi saya dah Google dengan Eden. Rupanya GERD dengan reflux acid ni sama. So sebenarnya apa, macam ni tau. You guys punya perut, kita ada injap tau. So injap dekat perut tu tak berfungsi. Maksudnya acid daripada perut tu dia naik atas. So which is tak bagus lah. Nanti kalau dia selalu naik atas dia akan macam menghakis esophagus, which is tak bagus lah. So itu kita panggil dia sebagai reflux acid adalah disebabkan injap pada perut itu tidak berfungsi. Now macam mana dia boleh jadi macam tu? Antara salah satu faktornya adalah bila lepas makan kita tidur. So bila lepas makan kita tidur kan, dalam perut kita banyak sangat makanan, dan so, bila awak tidur, esophagus dengan perut tu dia sama level, menyebabkan kan bayangkan perut masa tu tengah penuh makanan, so lama macam injap tu menahan lama dia loose sikit. Bila dia loose, dia menyebabkan ada makanan daripada perut tu naik ke atas. So reflux acid ni adalah disebabkan injap dia tidak berfungsi dengan baik. Okay, right. Mari, tajuk nutrisi ni banyak sangat. Nah, ini. Saya kalau tajuk tingkatan 4 tu saya seronok sikit. Okay, 6. Tajuk tingkatan 5. Kita dah sampai soalan 5 Betul ke kita ni? Betul. Ui, lajunya kita. Mari. Laju tak lajulah sekarang. Tengok dah pukul berapa sekarang? Pukul 8.49. Okay, 9 suku saya berhenti. Okay, now. Rajah 5.1 menunjukkan gerak balas yang berlaku pada sebatang pokok. Right. Namakan gerak balas yang ditunjukkan oleh hujung pucuk dan akar terhadap cahaya. Oh, yang ni best lah. Dia dah terus bagi tau. Dia dah bagi kat sini adalah cahaya. So, bila dia dah bagi rangsangan, so jawapan dia adalah fototropism positif. Kenapa dia nak kena letak positif? Sebab dia cahaya. Cahaya sebab dia pucuk. Sebab dia dah mention dekat sini adalah pucuk. Kalau sini akar. So basically jawapan dia adalah betul lah ni. Ni Fakira rasa.
sini adalah fototropism negatif untuk akar. Kalau untuk pucuk adalah fototropism positif. Okey, sebab dia dah mention dalam soalan. So Fakira dapat 2 markah. Tahniah. Tadi siapa pencernaan tadi? Soalan tu siapa buat Sekejap. Pencernaan siapa Tulisan lawa Zunur. Okey. Now, nyatakan hormon yang terlibat dalam gerak balas yang dinyatakan. So apa-apa pertumbuhan gerak dia punya hormon satu je, which is Auksin. So anything geotropism, phototropism, awak nampak ada dia tumbuh ke arah rangsangan, satu je hormon yang terlibat kita panggil adalah sebagai auksin. So auksin ni fungsinya adalah untuk merangsang pertumbuhan. Right, teruskan. Nah, Rajah 5.2 menunjukkan amalan masyarakat Malaysia mempercepatkan pemasakan buah ciku. Yang ni saya rasa macam ini dulu mak saya selalu buat ni. So basically tengok dekat sini, kalaulah awak tengok apa saya salah. Saya nak tengok skema jawapan. Sekejap. Skema. Okay, so basically kalaulah kita tengok dekat sini adalah ini selalu kita orang buat, kita simpan dekat tempat yang tertutup. Okay, so kenapa? Ciku akan merembeskan hormon etilina. Kalaulah saya nak tambah bagi cantik sikit, ciku yang masak. Lama-lama ciku akan merembeskan etilina, tapi ciku mana yang merembeskan lebih banyak etilina adalah ciku masak. Tapi dalam skema pun dia cakap ciku je. Kalau ikut saya dia ciku yang masak. Sebab tu kalau awak nak bagi buah tu masak, kita kena letak dalam tempat tu ada satu, macam mana? Kalau lah kita nak bagi buah mentah tu cepat masak, you guys kena letak satu buah masak dalam tu. Sebab buah masak tu yang hasilkan hormon etilina. Sekarang saya tak silap lah. So basically kita ni, ingat tak yang dulu saya ada soalan yang dalam buku teks awak? Kenapa peniaga asingkan buah masak dengan buah tak masak? Sebab kita tak nak buah yang masak tu, sebab buah yang masak akan hasilkan hormon etilina. Bila kita campurkan dengan buah tak masak, nanti buah tak masak tu lama-lama dia akan masak juga. Kenapa peniaga penjual dia tak suka macam tu? Sebab takut nanti bila dia masak, dia cepat busuk. So basically sebab itu kadang-kadang ada serta peniaga dia akan asingkan buah yang masak dengan tak masak. Sebab dia tak nak kalau buah tu semua dah masak dan tak terjual lagi, dia akan mengalami kerugian. Okay. Now, ciku akan merembeskan hormon etilina, betul? Okay. Kalau saya nak tambah sikit ciku yang dah masak. Tapi dalam skema ni pun dia tak cakap ciku yang dah masak. Okay, lepas tu kenapa beras? Sebab beras akan merangkap rembesan hormon etilina. Okay. So, senang kata kita perangkap hormon etilina, gas etilina tu. Senang kata, etilina sebenarnya adalah fitohormon yang dalam bentuk gas. So bila kita letak dia dalam tempat yang tertutup, kita boleh perangkap gas itu. Dan etilina ni sebenarnya dihasilkan oleh buah yang macam mana? Buah masak. Buah yang masak yang banyak etilina. Sebab tu perasan tak? Saya pernah cakap kalau nangka, cempedak, kenapa kita bungkus? Sebab bahagian dah masak tu, dia ada gas etilina. So bila kita bungkus, gas etilina itu kita perangkap, so nanti gas etilina itu akan meresap dekat bahagian bahagian buah yang tak masak tu. Okay? Right. Is it okay? Adakah saya laju sangat? Okay. Ziad, saya takut ada yang dah sampai syahid kecil. Tapi tak apa, saya tak marah. Siapa-siapa yang syahid kecil tu nanti you guys tengok je lah recording balik. Okay. Now, marilah kita teruskan. Okay. Perjuangan belum selesai, so kita kena teruskan. Now, Rajah 5.3 menunjukkan produk pertanian yang terhasil melalui satu teknik penghasilan buah. Teknik ni namanya partenokarpi. Tapi sebenarnya dia tak tanya apa pasal partenokarpi kan? Teknik anggur tanpa biji ni partenokarpi. Partenokarpi ni sebenarnya guna hormon auksin. Tapi dia tak tanya tu sebenarnya. Dia tanya terangkan faedah teknik ini. So faedah itu buah itu adalah lebih berkualiti dan buah itu cepat. Jadi senang kata kita spray je bahagian bunga tu tanpa persenyawaan dia terus jadi buah. So maksudnya dia cepat lah. Maksudnya dia tak payah tunggu pendebungaan, dia tak payah tunggu persenyawaan, dia terus je jadi buah, kita spray auksin. So bagusnya satu sebenarnya dia tanpa racun perosak sebab dia cepat jadi buah. Kedua dia berkualiti. Dan ketiga saya tahu skema. Kalau skema cakap kat sini dia buah itu berkualiti lebih besar tanpa racun perosak, tidak saya suka yang ni. Dia tidak melibatkan serangga dan ataupun ejen pendebungaan dan dia tidak melibatkan proses persenyawaan pun. So yang ni saya make sense. Dia tidak melibatkan agen pendebungaan.
pengunaan. Okay, right. So, dia cepatlah. Alright, so soalan nombor 6. Okay, mari. Rajah 6.1 menunjukkan akar refleks dalam badan manusia. So, akar refleks ni, we have two type of akar refleks tau. Satu dia melibatkan 2 neuron. Satu lagi dia melibatkan 3 neuron. So, this one in your textbook adalah, sekejap sabar. Alright. So, ini dalam buku teks kita pada muka surat 228. Ini tajuk tingkatan 4. Bab 12. Okay, muka surat 228 hingga 229. Okay, so soalan ini adalah mengenai akar refleks. So, kita tengok dulu Akar refleks ada 2 jenis. Satu, 2 neuron. Satu lagi adalah 3 neuron. Dalam gambar ni berapa neuron ni? Dah ada ni. 3. Yes, ia melibatkan 3 neuron. Namakan neuron P. Neuron P ni adalah neuron deria. Okey. Now, saya bagi awak satu tips. Macam mana awak nak tahu dia deria? Awak tengok dia bengkak. Kalau dia bengkak, dia mesti deria. Sebab neuron deria ni letaknya adalah dekat akar dorsal. Sekejap akar dorsal. Akar dorsal. Betul lah ni? Akar dorsal. Okey. Oh, bukan. Atas ni adalah akar dorsal. Tapi kalau yang bengkak ni adalah sebenarnya akar ganglion. Lapar tak makan lagi. Ganglion akar dorsal. So kalau sini bawah ni, bahagian ni, akar bawah ni kita kenali sebagai akar apa? Kalau bawah ni namanya adalah akar ventral. So impuls lalu mana? Dorsal ke ventral atau ventral ke dorsal? Impuls masuk lalu mana dulu? Dorsal ke ventral? Dorsal. Yes, dia mesti lalu atas impuls. So sebab itu, ini ni siapa? Sekejap. Ni Aisyah kot. Aisyah tulis kat sini, ini adalah neuron deria. So ingat, kalau bahagian yang bengkak tu, itu adalah ganglion akar dorsal. Kenapa ganglion akar dorsal ni bengkak? Sebab dia nak menempatkan neuron deria ataupun body cell, badan sel neuron deria. Sekejap saya padam sikit. Saya bagi highlighter. Allah. Ni impuls lalu sini. Okay. So impuls lalu sini, nanti impuls tu keluar sini. Okay. Now, so soalan dia dekat sini, namakan P dan Q. Ni tadi dah, P adalah neuron deria, manakala, P dan R. P adalah neuron deria, R adalah neuron motor. So kita ada 2 markah. Bezakan antara P dan R. So basically you guys boleh nama. Jadi jangan lupa tau, Aisyah tertinggal sikit. Yang ni adalah P, ini adalah R. So pertama, dia namakan. So sini neuron deria, betul. Sini neuron motor, betul. So kalau awak buat kotak, awak kena make sure pair dia betul. Kalau sebelah sini tengah namakan neuron deria, sebelah situ mesti namakan neuron motor. Jangan sebelah sini awak kata neuron deria, sebelah situ terletak pasal badan sel pula. This one Aisyah punya tak ada masalah. Ni betul. Kedua, terdapat dalam akar dorsal saraf, betul. Yang ni terletak dekat akar ventral, betul, lokasi. Setuju? Markah. Yang ini badan sel terdapat pada ganglion akar dorsal, betul. Sini badan sel terdapat pada jirib kelabu, betul. Ni kena hafal lah, tak boleh buat apa lah. Now, soalan seterusnya. Sebelum satu pembedahan, doktor telah menyuntik ubat bius kepada pesakit tersebut. Apakah kesan ubat bius terhadap penghantaran impuls? Soalan dia. Best. Dia tanya pasal penghantaran impuls. So basically, kita just ulaslah mengenai penghantaran impuls. So penghantaran impuls menjadi lambat. Kenapa lambat? Kurang neurotransmitter dirembeskan. Ada tak jawapan lain? Sana. Jawapan lain dekat sini dia kata, pertama, ubat bius adalah dadah penenang. Which is penghantaran impuls menjadi lambat. Sebab kurang neurotransmitter dibebaskan. So cuma dia kata ubat bius adalah ubat penenang. Ubat bius adalah ubat penenang. Right, okay. This one's correct. Tak ada masalah. Seterusnya, mari. Rajah menunjukkan 2 jenis tindak balas. Okey, dua-dua ni sebenarnya sama.
Dua-dua ni adalah tindakan refleks. Ini adalah tindak balas refleks. Tindak balas refleks ni kita tak boleh kata dia sebagai tindakan luar kawal. Refleks ni adalah satu tindakan yang spontan. Kalau luar kawal contohnya macam heart beating. Kalau luar kawal dia boleh cepat dan lambat, tetapi refleks cepat, spontan. So kita tak boleh kata tindakan ini adalah luar kawal. So yang betul jawapannya adalah tindakan refleks. Ataupun kita kata tindakan ini berlaku secara spontan. Nah, berdasarkan rajah, banding beza. So bila banding beza, kena bagi apa? Persamaan, perbezaan. Yeah, kita kena bagi persamaan. Dan satu lagi adalah perbezaan. Okay, right. Now, kedua-duanya melibatkan apa ni? Oh, arka refleks, betul. Ataupun kedua-duanya adalah tindakan spontan pun boleh. Kedua-duanya adalah tindakan spontan. Tindakan ke gerak balas Gerak balas spontan, gerak balas. Jangan tindakan. Tindakan bahasa Inggeris panggil reaction kan? Reaction tak boleh terima. Tindakan boleh. Tindakan in English we call as action. Tindak balas yang tak boleh. So jawapan yang betul adalah sini saya ambil gerak balas ya. Gerak balas spontan. Now, sini ni melibatkan 2 neuron, sini melibatkan 3 neuron. Okey, betul. Tak ada masalah. Ada ke jawapan lain? Saya rasa itu je lah jawapan yang ngandung. Kedua-duanya melibatkan saraf tunjang. Itu je lah. Okey. Now, seterusnya. Last kali. Ya Allah. Alhamdulillah. Laju. Okey. InsyaAllah faham semuanya. Okey. Now, soalan 8 tak apa. Fasha jangan nangis. Fasha dia terlupa. Tapi saya pun macam faham. Saya pun rasa mana yang kita boleh. So basically jangan stress, kita relax je, kita chill saja, right? Sebab saya fikir tak ada siapa sengaja pun nak tak buat pun. Come on lah, korang semua sayang Cikgu Mariana kan. Mestilah korang tak sampai hati nak sakitkan hati cikgu kan. Right, so basically chill je. Kalau tak sempat nanti kita buat next time, next class. Sebab yang Perak pun saya ada hutang satu lagi tu pasal kucing tu. Kucing pun tak cerita lagi tu. Now, mari. Dalam Rajah 7 menunjukkan kereta rentas bagi daun tau. Ini pun tak pernah keluar lagi tau. Ni tajuk Tenta 5 bab 2 kalau saya tak silap. Ya, ini adalah dalam bab 2. So ini adalah tingkatan 5. Ini pun saya rasa banyak negeri buat tajuk ni lah. Bab 2, kalau dalam buku teks kita kan. Buku teks. Muka surat 29. Okey. P ni, ini adalah tisu sel mesofil berspan. Yang ini apa? Yang saya buat warna hijau ni. Mesofil palisade. Yes, sel mesofil palisade. Dua-duanya boleh berfotosintesis, tetapi palisade ni yang fotosintesisnya lebih banyak sebab dekat palisade ni kloroplast dia lebih tinggi. Dekat mesofil berspan pun dia ada kloroplast, tetapi kloroplast dia tak sebanyak palisade. Kalau lah soalan tanya apakah persamaan antara mesofil berspan dengan palisade, awak kata persamaannya kedua-dua mempunyai kloroplast. Apa bezanya? Bezanya kalau palisade, kloroplastnya adalah banyak, berspan kloroplastnya ada sikit. Beza lagi satu, kita kata kalau lah mesofil berspan, palisade dia tersusun menegak dan rapat. Tetapi kalau yang ini tersusun tegak dan rapat. Sini tersusun longgar. Nah, so jawapan dia sel P adalah sel mesofil berspan. Betul. Nah, terangkan penyesuaian sel P untuk proses fotosintesis. So penyesuaiannya dia tersusun longgar dan mempunyai banyak ruang udara antara sel. So apakah kebaikannya adalah lebih banyak gas karbon dioksida boleh meresap masuk melintasi daun. So penyesuaian dia, ini penyesuaian. Kenapa baik dia? Untuk memudahkan peresapan gas. So ingat dia kalau dilonggar untuk peresapan gas. Ni adalah dia punya explanation dia. Iwan. So cukup 2 markah. So ni Husna yang buat. Okay, ini sini Husna dapat 1 markah, sini dapat 2 markah. Right, tahniah. So mari kita pergi tengok Husna punya jawapan.
Darjah 7.1 menunjukkan satu titik pampasan. Saya rasa titik pampasan ni pun kita dah buat banyak kali kan. Saya rasa kita boleh pergi ni kalau keluar ni tolong lah. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, darjah 7.1 menunjukkan titik pampasan bagi dua jenis tumbuhan yang tumbuh pada lokasi yang terdedah pada keamatan cahaya yang berbeza di hutan hujan tropika. Right. So, 7.2 dia kata dekat sini adalah titik pampasan. Titik pampasan bagi dua jenis tumbuhan. Lokasi terdedah pada keamatan cahaya hutan hujan tropika. Ni tumbuhan P, ini tumbuhan Q. Q ni mesti kat bawah ni. Nah, P kat atas. Q kat bawah. Sekejap mari saya tengok skema jawapan sekejap. Ya, correct. Okay. Now, so Husna betul? Sekejap. Apa soalan dia tanya? Belum tanya lagi Belum. Okay, sini. Oh, pada darjah 7.2 labelkan kedudukan P dan Q. So, of course adalah P yang paling atas sebab dia punya fotosintesis, penyerapan gas karbonsidanya lebih tinggi. So, confirm yang ni. Allahu Akbar. Ni. Kalau yang ni, ini. Okay. Now, labelkan. Dengan merujuk graf, terangkan jawapan anda. Keamatan cahaya pada tumbuhan P adalah lebih tinggi. Menyebabkan daun dapat menyerap lebih banyak cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Keamatan cahaya pada daun adalah paling tinggi. Ini saya consider adalah F1. Menyebabkan daun tumbuhan dapat menyerap lebih banyak cahaya matahari. Ini adalah explanation 1. Untuk menjalankan lebih banyak fotosintesis, ini adalah explanation 2. So correct, dapat 2 markah. Now seterusnya. Last sekali. Pada titik pampasan, kadar fotosintesis dan kadar respirasi sel adalah sama. Terangkan apakah yang berlaku pada kadar penghasilan glukosa apabila keamatan cahaya terus meningkat melepasi titik pampasan. Kita suka melepasi titik pampasan atau bawah titik pampasan? Pokok suka melepasi titik pampasan atau bawah? Bawah. Tak, kita tak nak bawah. Kenapa Lepas. kita? Mesti lepas. Contohnya macam ni. Titik pampasan macam ni. Katakanlah ini titik pampasan. So, ini adalah titik pampasan. Okay, kalau nak tengok pasal titik pampasan ni kan, in your textbook actually adalah pada muka surat, sabar ya, 52. Ni muka surat 52. Ceritanya, kalau titik pampasan, kita nak kata fotosintesis, kadar fotosintesis dengan kadar respirasi adalah sama. Okey, kenapa kita tak suka sama? Sebab glukosa yang dihasilkan oleh proses respirasi, fotosintesis akan digunakan dalam proses respirasi. Ataupun kita kata tiada glukosa berlebihan. Bila tiada glukosa berlebihan, kita kata tiada tenaga berlebihan. Dan tiada oksigen yang berlebihan. So paling kita suka adalah ni. Atas titik pampasan, kadar fotosintesisnya adalah lebih tinggi berbanding kadar respirasi. So basically kita suka yang ini. Kenapa? Sebab glukosa banyak. Bila glukosa ini adalah banyak, tenaga banyak. Bila tenaga banyak, so tumbuhan ni ada tenaga, so boleh ada pertumbuhan. Kalaulah dekat bawah ni, kita kata yang dekat bawah ni, let's say, kadar fotosintesis, subhanallah. Sini kadar fotosintesis adalah kurang daripada kadar respirasi. Ini bahaya tau. Sebab glukosa sikit. Bila glukosa sikit, nanti respirasi ni pun lama-lama tak boleh jadi. So basically, apakah keadaan yang paling kita suka? Keadaan yang paling kita suka adalah bila kadar fotosintesis tu adalah tinggi. Bila dia tinggi, kita nak kata glukosa banyak. Bila glukosa banyak, tenaga banyak. Bila tenaga banyak, adalah tenaga yang digunakan untuk pertumbuhan. Okay, sampai sini boleh faham tak? Boleh. Alright, so mari kita tengok jawapan Husna. Okay, kita just nice ni, 9.15 kita berhenti. Kita tak boleh lama-lama sebab awak kena rehat sebab besok sekolah lagi. 6. Pada titik pampasan, tapi saya rasa macam tak apa. Saya rasa kita boleh buat, tak apa. Yang penting adalah quality over quantity. Alright. Now, pada titik pampasan, kadar fotosintesis dan kadar respirasi adalah sama. Tadi kita dah terang tau.
Terangkan apakah yang berlaku kepada kadar penghasilan glukosa apabila keamatan cahaya terus meningkat. So kita kata kita sukalah kadar penghasilan glukosa akan terus meningkat. Okey, daripada kadar penggunaan glukosa. So ayat dia macam ni tau. Kadar penghasilan glukosa ni sebenarnya kalau saya nak buat ni, sebenarnya dia merujuk kepada fotosintesis tinggi. Bila fotosintesis tinggi kan hasil fotosintesis glukosa. Kadar penggunaan glukosa ni sebenarnya merujuk kepada apa? Ini adalah proses respirasi. So ayat di dekat sini, kadar penghasilan glukosa adalah meningkat melebihi kadar penggunaan kadar penghasilan glukosa meningkat melebihi kadar penggunaan glukosa. Correct? This is point number 1. Okay, this is the facts. Then the explanation adalah ini disebabkan kadar fotosintesis lebih tinggi daripada kadar respirasi. 2 markah. So do you have any question? Adakah anda ada masalah? Tiada. Tiada. So any question? Oi, laju kita. Pasha jangan sedih, yang soalan lain kita ada lagi satu soalan, tapi tak apalah, yang itu kita boleh jawab next time. Okay, bukannya terus dah tak ada bio, insyaAllah kita ada kelas lagi. Kita share dulu yang ini. Saya rasa masa pun dah okey ni, just nice, pukul 9.15. Saya tak boleh lama, alright. So, sebab saya tahu kadang-kadang korang ada benda lain nak buat kan. Okay, so do you have any question? Ada apa-apa masalah? Boleh kalau ada masalah boleh bagi tahu saya. Kalau tak ada kita boleh habiskan kelas lah. Ada masalah? Zia okey? Okey. Okey, semua okey. Kalau semua okey kita boleh tamatkan kelas. Okey, Aisyah okey. Alright, terima kasih semua kepada yang sudi join kelas. So awak semua kita boleh rehat. Bolehlah sambung buat apa-apa. So kita jumpa kat sekolah besok. Alright. So, terima kasih Bella. Thank you semua. Thank you. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, bye Farisha. Bye Nanda. Bye Aujim. Terima kasih. Bye Fasha. Bye Nani. Bye Aimi. Thank you Akish. Thank you Salman. Thank you Mukris. Thank you Azwin. Okay, bye semua. Bye. Bye Syaziat. Bye. Bye. Okay, Assalamualaikum semua. Alright, bye. Bye. Okay, sekejap mana nak tutup ni? Saya alright. Okay, bye. Bye Aina. Aina tidur. Udin tidur ke? Udin.